Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, kitab At-Tawdih Syarah Al-Idah, Idah Imam Nawawi tu fi manasik al-haji wal umrah. Kita ni syarah lah, syarah kitab oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri lah. Kita sambung tentang sunat-sunat sa'i dah. Adapun sunat-sunat sa'i itu iaitu semua yang telah diterangkan pada cara ini selain wajib-wajib empat lah. Wajib empat kita bicara dah. Tak kagak wajib dah. Jadi pertama jarak lah, betul antara Safa dan Marwah tu betul-betul jarak dia. Betul-betul sapa tempat dia lah, lain dia dah. Yang ketiga 70 sungai. Kedua apa ni kedua ni? Kedua tertib. Start dengan Safa, lepas tu pergi ke Marwah. Bukit Marwah dulu dah. Jadi tertib lah, kena ikut tertib, ikut susunan dia. Yang ketiga 70 singgih. Yang keempat tawaf tu biar betul, tawaf yang sahih. Kalau tawaf tak betul, tak jadilah dah. Lepas tu tepat lah. Pak tu kira wajib lah. Kita nak bicara bab sunat sa'i pula dah. Sunat-sunatnya banyak lah. Pertama zikir dan doa atas Bukit Safa dan Bukit Marwah lah. Sunat berdoa antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ketika sa'i dan berjalan-jalan. Ketika jalan pun sunat juga doa. Sunat doa atas bukit, sunat doa ketika jalan pun sunat. Contoh doanya katanya Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Innaka anta'al azzu, innaka anta'al azzu wal akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah kami dan maafkanlah kami daripada sebarang kesalahan yang Engkau ketahui, kerana Engkau lah Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Mulia dah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Ini contoh doa-doa lah. So, doa apa boleh berlaku. Setengah tu ulama ajar, tapi kita kena tak boleh nak itikad Nabi ajar dah. Kadang ulama ajar tu tarah rendah. Jangan terbalik pun juga dah. Nabi ajar ni rendah, Tok Wali ajar, Tok Guru dia ibi ijazah mari dah, Habib mari dah. Habib beri ijazah pakai hak tu lebih daripada hak Nabi, janganlah tu kan gitu. Sekadar kita tahu ni hadis dia ni boleh kita rekod sendiri. Kita buat asal ke makna molek bolehlah, terutama kalau ulama tolong buat kita tak ada masalah. Tapi jangan berfadilat lebih-lebih lah. Kalau ada fadilat lebih-lebih tu karutlah, tak boleh percaya kot Sekadar doa lah. Molek kita doa, salah satu doa tu. Kalau kita tak kerti nak doa kat, doa ni lah, gitu dah keadaan dia. Sekiranya dia membaca Quran adalah lebih afdal baginya. Tapi dia kata kalau kita tak baca doa ni pun baca Quran lebih afdal lah. Gitu lah. Sebabnya tidak ada doa dalil yang sahih. Kalau ada dalil yang sahih doa Nabi gitu-gitu, mungkin yang lebih afdal daripada baca Quran dah, daripada tempat tertentu dah. Gitu keadaannya. Tapi kalau tak ada dalil, keadaannya aku tetap lebih-lebih daripada doa lain lah. Yang kedua, sunat bersa'i dalam keadaan taharah, keadaan bersuci dan menutup aurat. Jika dia melakukan sa'i dalam keadaan terdedah auratnya, berhadas, berjunub, haid atau menangguh najis, hukum sa'inya juga sah. Sunat dah. Sa'i tak. Kita mazhab kita ni sa'i tak lah. Yang wajib tawaf. Tawaf kena dah. Tawaf kena suci, bertaharah ke apa lah. Najis pun kena suci ke apa dah. Pasal kata semuanya. Tapi sa'i tidak dah. Sa'i ni boleh belaka. Cumanya sunat taharah, aurat suci tu molek dah. Taharah di segi hadas kecil, hadas besar, dengan taharah segi najis ke apa. Dah. Sunat. Sunat dah. Yang ketiga, sunat dia bersa'i, yakni berlari pada tempat. Sa'i ni masih lagi benar tak? Berlari pada tempatnya. Inilah pendapat mazhab yang empat. Berdasar kepada hadis riwayat Aisyah ketika haid. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain kecuali jangan kamu tawaf. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi hak Nabi lagi tawaf saja. Hak lain termasuk sa'i Nabi tak lagi dah. Itulah ulama empat mazhab faham dah. Jadi dia bersa'i dia berlari pada tempatnya seperti yang telah jelaskanlah. Ada tempat hijau, tanah hijau apa tu, lepas itu lagi, lepas tu kena jalan. Lepas tu polislah ditaklifkan untuk membantaikan tajuk berkenaan pembesaran al-mas'a dah. Tempat sa'i lah. Jadi sa'i ni ada bahas di kalangan ulama. Lalu ni berat lagi, dua tingkat dengannya. Tak tahu nak istihad setang mana dah.
Mas'ah hukumnya pada muzakarah haji peringkat kebangsaan 2009 nyatakan sini sebahagian daripada intipati kertas kerja tersebut. Pembesaran al-mas'ah tempat sa'i. Tak baca lagi buku Arafah, ada baca pula dah. Dah. Setengah mana tempat sebenar. Lepas tu dia besar setengah mana tu boleh ke tak baca pula dah. Orang kita baca sa'i ni, tempat sa'i mas'ah ni. Hukumnya pertama sejarah mas'ah ni. Jadi kita nak bincang ni panjang sikit dah. Sejarah mas'ah. Pertama sejarah mas'ah. Sebenarnya mas'ah tempat sa'i ini mempunyai sejarah yang panjang dan lama sejak daripada peristiwa Hajar, ibu kepada Nabi Allah Ismail AS yang melakukan sa'i dari Safa dan Marwah semata-mata mencari air untuk menyelamatkan keadaan anaknya. Yang ketika itu dalam keadaan kritikal kehausan kerana habis bekalan dan air Nabi Ismail itulah. Kisahnya banyak dirakamkan dalam Qasasul Anbiya. Syekh Syarawi dalam tafsirnya menyebutkan dua bukit Safa mengingatkan nostalgia lama bagaimana Sayyidatina Hajar iaitu ibu Ismail AS sedang berulang-alik di antara keduanya mencari air untuk anaknya selepas ditinggalkan kedua-duanya oleh Ibrahim di sisi Baitullahil Haram. Bagaimana fikiran seorang perempuan ketika ditinggalkan suaminya bersama dengan anak yang masih kecil tempat yang tidak mempunyai makanan dan sumber air tersebut. Di sinilah ucapan Hajar yang masyhur. Kepada siapa kamu serahkan kami? Adakah Allah yang perintahkan kamu demikian itu? Hajar ya. Lantas jawab Ibrahim, ya. Dengan penuh yakin. Isteri Salihah itu pun berkata, kalau begitu Allah SWT tidak akan mengabaikan kami. Justru ia terkaya dengan khalid daripada makhluknya. Jadi mesti Allah cara. Seperti yang diketahui, mas'ah ialah ruang tempat sa'i yang terletak di antara bukit Safa dan Marwah. Sa'i adalah termasuk dalam rukun ibadah haji dan umrah. Tanah tempat sa'i ini asalnya merupakan tanah yang berliku-liku curam dan tidak rata asalnya, bukan pelak ni comel dah, tak rata, curai je. Pembaikan dan pembaharuannya dilakukan sedikit demi sedikit sepanjang sejarah. Sehinggalah keadaannya seperti hari ini comel, jadi kaki pun tak luka kaki ke apa comel licin molek dah. Sebelum ini mas'ah seperti Masjidil Haram tidak bersambung dan dipisahkan oleh bangunan-bangunan dulu kat jauh dah tidak sambung pelak ni. Ia terletak di kawasan pasar yang di kiri kanannya terdapat kedai-kedai dan para penjajah dia. Nak sapa ke Masjid Haram tu ada kedai apa dah. Ada tengah nak sapa ke tempat sa'i mas'ah dah. Lah ni harapat jik dalam masjid ni. Jadi pada waktu itu orang bersa'i dengan segala kesibukan di tengah-tengah deretan kedai. Dulu dah. Lihat At-Tarikh Al-Qaim jilid 6 kisah 112. Sebenarnya banyak buku sejarah yang bicarakan berkenaan dengan Masjidil Haram, Makkah dan termasuk mas'ah itu sendiri. Sama ada dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu. Yang kedua, definisi Bukit Safa, Bukit Marwah dan sa'inya. Oleh kerana salah satu daripada rukun haji atau umrah adalah bersa'i dan antara syaratnya mestilah bersa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, maka penulis ingin mengemukakan definisi tiga perkara di atas. Pertama, Bukit Safa. Bukit Safa dibaca dengan baris atas atau dipendekkan apabila dijamakkannya menjadi Safah. Iaitu batu yang melintang dan licin atau disebut batu yang licin, keras yang bercampur dengan batu-batu kecil dan pasir. Lihat Mu'jam Ma'alim Al-Hijaz Al-Makkah Al-Mukarramah halaman 143. Al-Jauzi berkata Safa adalah batu yang keras yang tidak ditumbuhi oleh sesuatu pun. Lihat Al-Hudud As-Safa wal-Marwah halaman 23. Yang ketiga, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki berkata Safa adalah salah satu dari dua bukit tempat sa'i, iaitu Safa dan Marwah. Lihat Mu'jam Al-Manasik Al-Mazhabi Al-Imam Malik halaman 11. Dr. Syaqi Abu Khalil menyebutkan Safa dan Marwah merupakan dua bukit antara lembah di Mekah Al-Mukarramah dan masjid dan Safa bersambung dengan bukit Abu Qubais. Dan di sana terdapat pecahan yang mengalir air bah ketika pembesaran Masjidil Haram sehingga jadilah air mengalir antara masjid dan bukitnya. Lihat Atlas Al-Hadis An-Nabawi halaman 230. Itulah takrif dia dah. Berdasarkan definisi di atas, jelaslah bahawa Safa merupakan sebuah bukit yang tinggi kedudukannya pada Jabal Abu Qubais, berada di selatan masjid berhampiran dengan pintu As-Safa yang menjadi permulaan sa'inya. Al-Balaziri berkata ia adalah kawasan yang tinggi daripada Jabal Qubais, Bukit Qubais lah, terbentang dengan lembah Masjidil Haram. Al-Qurtubi berkata disebut dengan Safa dan Marwah dengan lafaz ma'rifah sebagai tanda bukit yang ma'ruf yang dikenali di kota Mekah. Disebut Safa kerana Adam AS Al-Mustafa yang dipilih pernah berhenti atasnya lantas dinamakan dengannya. Sedangkan Hawa berhenti atas Marwah. Ini riwayat ni, saya tak tahulah dari mana. Justru dinamakan dengan Marwah dan dimuannaskan dengan demikian itu.
Lihat Al-Jami' Ahkam Al-Quran jilid 1 muka 309. Yang kedua, Bukit Marwah. Bukit Marwah ialah batu yang putih bercahaya lagi pejal atau kuat lain yang bercerakah. Ia adalah bukit yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lihat Lisan Al-Arab jilid 15 muka 175 dan Tajul Arus jilid 39 muka 530. Fairuz Abadi. Yang kedua, Fairuz Abadi memberi definisi marwah dengan batu yang putih bercahaya merupakan bukit di Makkahul Mukarramah. Disebut bersama Safa dan Allah menyebut kedua-duanya dalam kitabnya mulia. Lihat Al-Qamus Al-Muhit halaman 1719. Al-Asmu'i berkata dinamakan dengan Bukit Marwah kerana batunya putih dan berkilauan. Yang ketiga, Yusuf Al-Amili berkata marwah pada asalnya adalah batu yang keras dan asal daripada sebuah bukit yang terletak di sebelah timur laut daripada masjid. Lihat Mu'jam Al-Manasik Al-Mazahib Imam Malik halaman 11. Yang keempat, Dato' Syafiq Abu Khalil berkata marwah terletak di sebelah Mekah Al-Mukarramah yang berhampiran dengan Qu'ayqiyan yang menjadi kesedahan tempat sa'i dari sebelah utara. Lihat Atlas Al-Hadis Al-Nabawi halaman 339. Berdasar kepada ta'arif di atas jelas menunjukkan bahawa marwah merupakan sebuah bukit berhampiran dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Sekarang bersama dengan binaan Masjidil Haram selepas diperbesarkannya. Yang tiga, ta'rif sa'i pula. Macam ni. Kesudahan dah. Sa'i ni, takrifan sa'i pula. Sa'i pada bahasa ialah bekerja dan juga diberi maksud dengan cepat dapat berperjalanan. Itu berlari lah, macam berlari sa'i ni. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah ialah tawaf antara keduanya. Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha. Sa'i yang kedua, sa'i juga dengan maksud apa-apa pekerjaan yang dilakukan atau usaha dan digunakan juga dengan maksud berjalan banyak. Sebagaimana yang tercatat di firman Allah. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa Rasul-Rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar, Aqsal Madinah, dengan berlari-lari, yas'a dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah Rasul-Rasul itu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, surah Yasin ayat 20. Yang ketiga, mengikut Sa'di Abu Jaib, antara maksud sa'i itu ialah kerja, usaha dan mengambil upah. Lihat Al-Qams Al-Fiqhiyah Lughatan wa Istilahan halaman 153. Yang keempat pada istilahnya iaitu berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pergi dan balik selepas tawaf haji dan umrah. Lihat Al-Muhazzab jilid 2 muka 39. Yang kelima, amalan sa'i adalah wajib mengikut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan ia menjadi rukun mengikut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Lihat Al-Fiqh Islami wa Adillatuh jilid 3 muka 120. Okey, ketiga dah. Hukum melakukan sa'i di tingkat atas mas'ah ni. Dulu tak ada ni. Nah, dah ni baru buat tingkat atas mas'ah tu boleh kau dah. 2 tingkat dah ni nak. Masa saya pergi dulu tak ada lagi dah. 2000 lebih, 2004 3 tengok. Lama dah pun lepas. Dan lepas tu ni timbul isu sebenarnya buat tulisan ni tahun 2009 ke apa ni ada perbincangan lah. Tentang mas'ah ni yang besar sampai ke tingkat 2 dah. Okey, hukum melakukan sa'i di tingkat atas mas'ah. Dah. Sebelum dibincangkan hukum berkenaan dengan sa'i di atas tingkat atas, sa'i di tingkat atas suka dinyatakan bahawa isu ini tidak timbul kecuali selepas pembesaran Masjidil Haram. Dan dibina bertingkat-tingkat termasuklah kawasan sa'i pun bertingkat-tingkat dah atau mas'ah yang juga dibina bersama dengan Masjidil Haram dah. Justru hal ini menjadi persoalan. Timbul tanya lah, adakah sah atau tidak bersa'i di tingkat atas dah. Surat pertanyaan daripada Timbalan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi yang bertarikh 21/3/1393 Hijrah ditujukan kepada Lembaga Ulama Besar Arab Saudi. Ahli Majlis Ulama Besar Arab Saudi dalam persidangan yang keempat pada 29 hingga 10 13/3 Hijrah dan 12 hingga 11 Zulkaidah 13/3 Hijrah telah membuat keputusan harus melakukan sa'i di tingkat atas jika perlu dengan syarat seseorang mesti melalui semua jarak di antara Safa dan Marwah dan tidak keluar daripada sempadan kawasan mas'ah. Begitu juga kerana terlalu ramainya manusia di tempat sa'i atau mas'ah, khususnya pada musim haji. Lihat Abahas Hay'ah Kibarul Ulama jilid 1/17. Ulama Arab Saudi ni kira keras sekali payah dia, tapi disebabkan suka ni dia terima pendapat boleh sa'i yang di atas dia. Penulis bersetuju dengan pendapat bahawa sa'i pada tingkat atas adalah diharuskan dan dibolehkan sama seperti tawaf pada tingkat atas masjidnya. Macam kita lain tawaf ni bukan bawah saja, ada tawaf di atas masjid dia. Ini berdasar kepada masyaqqah yang mengheret ke arah kemudahan. Begitu juga kebanyakan ulama yang mengunjungi Kaabah menerima pendapat atau pandangan yang mengharuskannya. Ramai ulama ni terima pendapat itulah.
Yang keempat, adakah mas'ah termasuk dalam hukum Masjidil Haram? Mungkin timbul persoalan, adakah mas'ah termasuk dalam Masjidil Haram dan mengambil hukumnya seperti hendaklah perempuan yang berada dalamnya mestilah suci daripada haid. Ini menjadi perbincangan di kalangan ulama dan juga dalam kitab-kitab fiqh. Dulu tak timbul lah. Dulu ada bincang pun luar masjid. Pasal masjid dia tak siapa lagi, tak besar masjid. Dan ni lagi timbul masalah lah. Pasal masjid besar ni. Al-Majmu' Al-Fiqh Islami Ad-Dawli, International Islamic Fiqh Academy di bawah Rabitah Al-Alam Islami dalam persidangannya ke-14 pada 20 Sya'ban 1415 Hijrah bersamaan 21 Januari 1995 Masih telah membuat keputusan dengan pendapat ramai bahawa mas'ah selepas dibina bersambung dengan binaan Masjidil Haram tidaklah termasuk dalam binaan dan menghukum Masjid Haram. Tak kira masjid kalau bersambung besar dia, tak kira Masjidil Haram, Masjidil Haram lah. Mas'ah ialah suatu masy'ar, tempat ibadah yang tersendiri. Allah SWT firman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maksudnya sungai Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah. Surah Al-Baqarah ayat 158. Begitu juga mengikut pendapat jumhur ulama, antaranya ialah imam mazhab yang empat. Dari segi hukum adalah harus melakukan solat padanya dan berimamkan imam Masjidil Haram. Sama seperti tempat suci yang lain. Orang yang berhadas besar, haid, junub boleh duduk dan melakukan sa'i. Namun adalah disunatkan untuk melakukan sa'i dengan keadaan berwuduk dah. Yang kelima, hukum pembesaran mas'ah, tempat sa'i ni. Pada tahun 1428 Hijrah bersamaan 2007 Masih pula, kerajaan Arab Saudi telah membesarkan mas'ah dengan menambah sebuah bangunan baru bersebelahan dengan bangunan yang lama. Kemudian diruntuhkan bangunan lama untuk dibina bangunan baru yang sama dengannya. Pembesaran ini telah menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ramai ulama. Ia dibantah oleh kebanyakan anggota ulama besar Arab Saudi berdasarkan fatwa lama yang dibuat oleh mantan mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif al-Syekh rahimahullah. Dia juga mendapat sokongan daripada sebahagian ulama seperti Syekh Abdullah Al-Manik dan lain-lain. Ini kerana masalah ini adalah dianggap sebagai baru dan tidak menepati realiti sebenarnya. Antara mereka yang menentang pada peringkat awalnya ialah Syekh Saleh Al-Luhaidan, pengerusi Majlis Mahkamah Tinggi Arab Saudi. Syekh Saleh Al-Fawzan termasuk di kalangan besar Arab Saudi. Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Barak dan beberapa ulama lain. Tapi mengikut keputusan ulama besar Arab Saudi dipimpin oleh Samaha Syekh Abdul Aziz Syekh yang bersidang pada 22 bulan 2 1427 Hijrah, yang dibuat keputusan bilangan 207 mengharuskan sa'i di tempat mas'ah yang baru dengan pendapat majoriti di kalangan ulama. Antara yang menyokong pendapat ini ialah Syekh Abdullah Jibril, Syekh Abdullah Manik dan anggota fatwa Arab Saudi. Antara asal mereka ialah berdasarkan persaksian dibuat oleh mereka yang pernah tinggal di atas bukit Safa dan Marwah, bahawa dua bukit itu adalah sebuah bukit yang besar pada asalnya. Ini bermakna perluasan yang dibuat itu masih dalam kawasannya dan tidak terkeluar dari tempat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di dulu sebenarnya besar lah, ni tarah-tarah tu jadi tidak tinggi mana lah, dulu tinggi lagi dah. Lepas tu macam-macam pembinaan jadi nampak landar, tidak tinggi mana dah. Lepas tu Allah SWT firman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah. Maka siapa yang menaikkan ibadat haji ke Baitullah dan mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yang berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Surah Al-Baqarah ayat 158. Syekh Dr. Ain Al-Qarni pada 6 Mei 2008 masih menjawab persoalan ini dengan pendapat yang harus bahawa mas'ah dibesarkan kerana bertepatan dengan maqasid syariah Islamiyah dengan qawaid usul fiqhiyah. Kalau bukit itu besar mungkin lebar lagi lah. Tak seperti hal lah ni lah. Mungkin dulu pecah dah. Masjid itu besar pecah dah. Alik ni pun pecah mari jadi kecil lah. Mungkin dulu besar lagi bukit Safa Marwah. Boleh besar lah. Kiri lebar kiri kanan lah. Untuk kira alik atas lagi dan kiri kanan besar tu jadi sudah dulu lah. Al-Alam Abdullah bin Bas pada 13 Jun 2008 Masihi ketika menjawab persoalan ini mengharuskan pembesaran mas'ah dengan 3 alasan. Antaranya menyokong kaedah sambung dengan yang disambung memberi hukum sambungnya. Imam Al-Juwaini dalam Nihayatul Matlaq bersetuju pembesaran tempat tawaf dilakukan pada zaman Harun Al-Rashid. Begitu juga dengan kaedah menolak kemudaratan seperti mana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi. Pendapat ini juga telah mendapat sokongan daripada ulama antarabangsa seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam satu kenyataannya yang termaktub dalam laman web beliau iaitu www.qardawi.net. Ketika ditanya berkenaan tindakan kerajaan Arab Saudi itu, beliau menyatakan keizinan itu adalah berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 145. Begitu juga dengan firman Allah SWT, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Juga sabda Nabi SAW, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Maksudnya kamu dibangkitkan bagi mudahkan dan kamu tidak dibangkitkan bagi menyusahkan. Surah Bukhari 213. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran tentang jangka tempat. Sa'i itu iaitu antara Safa dan Marwah. Tanpa Allah SWT menyatakan lebar laluan. Ke Safa dan lebar laluan ke Marwah. Luah mana tak ada sebut. Oleh itu tidak menjadi satu kesalahan bagi kerajaan Arab Saudi memperluaskan tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Kerana ia lebar. Ini kerana tidak terdapat nas yang mengharamkan perbuatan perluaskan tempat sa'i. Bahkan yang wujudnya adalah nas yang menguatkan lagi dalil keizinan memperluaskannya dengan alasan agama Islam adalah agama yang mudah. Tarjih, penulis bersama dengan panel jawatan kuasa penasihat ibadah haji bersetuju bahawa perluasan mas'ah dibolehkan. Dan menerima pendapat yang membenarkannya. Ini kerana alasan yang banyak seperti fatwa oleh sebahagian besar ulama terkemuka dunia. Antaranya Dr. Wahbah Zahli pada 20 November 2008. Bertempat di USIM telah memfatwakan harus perluasan mas'ah. Antara alasan beliau ni, tempat sa'i itu boleh besar. Antara alasan beliau ialah kerana pertama jaraknya adalah sama. Yang kedua tempatnya adalah sama kecuali dilebarkannya. Sedikit dah. Ketiga maslahat masa kini dan mendapati kaedah al-amru idza daqa ittasa'a. Maksudnya perkara atau urusan jika sempit hendaklah diperluaskan. Yang keempat keperluan semasa. Yang mendesak dengan pertambahan duyuf al-Rahman yang begitu ketara. Hal ini memerlukan pada penambahan dan pembesaraan al-mas'ah. Yang kelima, dengan merenung dan memahami perkataan Safa dan Marwah yang merujuk pada bukit, sudah pasti terbayang bahawa ia bersifat besar dan melebar, kecuali dengan pembangunan yang begitu pesat selepas dilebarkan masjid. Dan dibesarkannya menyebabkan mas'ah bersambung dengan masjid. Begitu juga berlaku penarahan bukit tersebut. Ada tarah-tarah tu tak? Akhirnya ia menjadi kecil dan terhad yang dilingkungi oleh tembok masjid. Justru jarak antara Safa dan Marwah tetap sama kecuali sebelah tepi yang sudah hilang kerana tarahan tanah tersebut. Hukum yang asal seolah masih lagi bersa'i antara Safa dan Marwah lagi. Keenam, dalam kertas kerja tambahan kajian dasar syar'i perluasan perluasan mas'ah, jamarah dan mabit di luar Mina. Lontar pun besar dah, dua-dua setiap kecil dah. Makin besar tu. Allah, sama yang kata-kata. Menyebutkan perluasan mas'ah dari 20 meter menjadi sekitar 40 meter dah. 20 meter besar lagi 40 meter dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi pada tahun 1498 Hijrah, itu 2007 Masih. Dibolehkan menurut syarak, bahkan menurut sebagian ulama merupakan aturan azimah, hukum asal, bukan rukhsah, hukum keringanan. Bukan hukum rukhsah dah. Berdasarkan pertimbangan maqasid asy-syari'ah, termasuk pencegahan jatuhnya korban jiwa akibat berdesak-desakan dalam melaksanakan sa'i. Pernyataan kesaksian sekitar 30 orang yang dapat dipercayai yang mengetahui keadaan mas'ah sebelum perluasan tahun 1955 dah. Jadi ada orang lama, tua-tua tu kata luas sebenarnya masjid dia. Bukit tu besar lagi dah. Penelitian geologi tidak ada nas yang sharih mengenai batas lebar mas'ah pada zaman Nabi sehinggalah dinding mas'ah sebenarnya bukanlah batas mas'ah. Konsep Bukit Safa dan Marwah yang pada awalnya membentang lebih luas antara Bukit Safa dan Marwah yang ada sekarang ni. Dulu besar lah. Juga mungkin lepas tu tarah buat masjid ke apa jadi kecil. Dengan mengilhakkan bolehnya memperluaskan tempat tawaf melebihi yang ada pada zaman Nabi, pendapat 9 ulama terkemuka baik dari kerajaan Arab Saudi maupun dari negeri Muslim di dunia putih yang berlaku lah. Ketujuh, antara tugas pemerintah, khalifah dan ketua negara seperti dinyatakan dalam kitab Siyasah Syar'iyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah, Tahrir Al-Ahkam. Apa yang wajib dilaksanakan oleh para pemerintah antaranya memelihara agama. Antara lain katanya, pemerintah juga mesti mendirikan syiar-syiar Islam seperti fardu salat, salat jama' dan berjemaah, azan dan iqamah, penyampaian khutbah, menjadi imam, dan begitu juga memberi perhatian kepada ibadat puasa dan berbuka serta penentuan bagi permulaannya. Ibadah haji dan umrah juga mesti disempurnakan dengan memberi perhatian kepada perayaan, penyediaan kemudahan pada jemaah haji dari berbagai-bagai negara, membaiki jalan-jalan dan memastikan keselamatan perjalanan mereka serta melantik orang tertentu untuk mengendalikan urusan mereka. Lihat Fiqh Siyasah Syar'iyah halaman 190 hingga 191 dah. Haji umrah pun sepatutnya kerajaan ajur. Gitulah lebih kurang maksudnya. Habis itu kita pergi sini lah. So, kita nak boleh besar dah. Lepas tu ada isytihad baru pula, boleh ke atas pula. Sebelum ni tak ada, besar dulu. So peringkat awal tu tak ke atas ada, lepas tu ada ke atas sana. Allah Alam lah.
Jadi hak kalau tak ada tak terparut benar, ke bawah dah deh. Terparut benar baru naik ke atas ni. Gitulah ceritanya. Okey. Sunat dia bersa'i berlari pada tempatnya seperti yang telah dijelaskan. Sunat pada setiap kali daripada 7 jika dia berjalan pada semua jarak perjalanan atau sa'i semuanya hukumnya sah. Tetapi hilang fadilatnya. Jadi kalau dia lari straight pun hilang fadilat. Dia jalan biasa straight pun hilang fadilat. Fadilatnya moleknya dia pada antara dua tanda hijau tu dia lari sikit dia. Lari anak dah. Adapun perempuan mengikut pendapat yang sah bahawa dia tidak perlu bersa'i pada asalnya, hanya berjalan mengikut keadaannya. Tidak perlu berlari dah. Antara dua tanda hijau tu tak perlu dia berlari, dia hanya jalan kaki biasa dah. Itu pendapat yang sah mengikut mazhab kita lah. Ada pendapat menyatakan jika malam dalam keadaan tempat sa'i kosong, hukumnya sama lah seperti lelaki boleh bersa'i berlari pada tempatnya. Ada pendapat lain kata kalau tak capur gaul, tak ramau, jatuh ke apa, tidak. Kalau ribut dah. Jadi tak apa, boleh lari juga dah antara tanda hijau dah. Yang keempatnya, yang afdal hendaklah memilih waktu kosong 8 untuk bersa'i atau tawaf. Jika bersesak-sesak dengan orang ramai, sahaja memelihara daripada menyakiti orang ramai. Jangan siapa lagu orang, tepuh orang ke apa, sakit hati orang dah. Meninggalkan keadaan sa'i berlari-lari lebih ringan daripada menyakiti suami Islam. Kalau kita hunggah-hunggah siapa tepuh orang, baik kita jalan kaki dah. Atau membawa bala kepada dirinya dah. Apabila tidak dapat bersa'i dari pada tempatnya yang sesak, cuba gayakan sa'i seperti kamu menyatakan ketika ramah. Buat gerak. Seolah dia melopak sikit. Macam hunggah. Buat syarat seorang hunggah lah. Padahal dia buat lelak hunggah. Kita boleh hunggah nak sekat orang depan dia. Dia macam jalan juga ni. Yang kelima dia, yang afdal jangan dia menaiki binatang atau kenderaan ketika sa'i. Kecuali kerana uzur lah. Seperti yang terangkan pada tawaf. Yang keenam, berterutan mewalat antara pusingan. Hak sunat ni lah. Berterutan, yakni bermualat antara pusingan ketika sa'i adalah sunat hukumnya dah. Maksudnya kalau boleh berhenti berok gimana makin mana boleh, tapi mualat ke terus apa sudah lah. Tak usah berhenti buat benda lain dah. Jika dipisahkan tanpa uzur dengan jarak masa yang lama, hukum tidaklah mengapa lagi dah. Dan tidak memberi apa-apa kesan mengikut pendapat yang sahih. Inilah pendapat yang sah daripada mazhab Ahmad sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Bukhari oleh Ibnu Qudamah. Seperti yang telah diterangkan, tapi luput fadilatnya. Fadilatnya dah. Jika didirikan salat jemaah sedangkan dia masih bersa'i atau terhalang yang menyebabkan dia perlu berhenti sa'i, apabila selesai boleh disambung sa'inya. Jadi apabila orang bel atau qamat dah, berhentilah sa'i itu semaya dulu dah. Lepas tu sama balik dah. Disebut dalam majmu', jika didirikan salat fardu ketika dia sedang bersa'i, hendaklah dia berhenti sa'i dan salat kemudian sambung semula mengikut mazhab kami dan mazhab Abu Hanifah dah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahawa tidak harus berhenti sa'i untuk solat kecuali kerana waktu yang sempit. Mazhab Maliki sudah. Okey, yang ketujuh. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Aku melihat orang ramai apabila selesai sa'i, mereka solat 2 rakaat di atas Bukit Marwah. Yang demikian baik dan tambah ketaatan, tapi tidak sabit daripada Rasulullah SAW. Syekh Abu Amru bin Salah berkata, saya kira makruh demikian itu kerana mengadakan syiar agama dah. Imam Syafi'i berkata tiada pada sa'i itu salat. Rujuk dalam majmu' menyebut inilah dikatakan oleh Umar adalah lebih zahir. Wallahu a'lam. Di muka pelbagai hukum berkenaan. Okey, jadi kita kira ikut Imam Syafi'i tak molek juga semaya lepas sa'i. Pada ni semaya lepas tawaf sajalah. Gitulah dah. Dimukakan pelbagai hukum berkenaan dengan sa'i. Sa'i di sisi mazhab Syafi'i adalah rukun, sama ada pada haji atau umrah. Ini juga pendapat Malik, Ishaq, Abu Thawr, Daud dan Ahmad dalam satu riwayat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat sa'i ini termasuk dalam wajib haji saja, yang kalau ditinggalkan memadai dengan membayar dam. Yang kedua, kalau soal itu sa'i dalam sebelum tawaf, saya tidak sah sa'inya. Di sisi mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama. Sedangkan dihikayatkan oleh Ibnu Munzir daripada Atta', Daud dan sebahagian ahli hadis bahawa hukumnya adalah sah, dan daripada Ahmad pada riwayat kedua sebagaimana memadai sebagaimana disebut dalam Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Jadi ada pendapat kata boleh, tapi kita kira tak sah lah. Biar tawaf sudah dulu baru sa'i dah. Pasal ada pendapat kata tak sah sa'inya. Kali sa'i dulu baru tawaf. Tertib pada sa'i adalah syarat. Justru hendaklah dimulakan dengan Bukit Safa dulu. Jika sebaliknya tidaklah dikira dah. Inilah pendapat Imam Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Sedangkan yang masyhur daripada Abu Hanifah ialah dikira. Boleh juga dah. Yang keempat, jika seorang dah sa'i dalam keadaan menunggang, hukumnya adalah harus dan tidak makruh, tapi khilaful aula, dan tidak dikenakan dam di sisi mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Hanbali, hukumnya adalah makruh.
Wallahu a'lam. Setakat itulah tentang sunat sa'i. Kita depan ni kita bincang tentang wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.